Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-38. Setelah semalam kita membincangkan tentang perkara-perkara yang boleh menjadi perosak kepada amal-amal ibadat kita sehingga gugurnya pahala-pahala tersebut, ya. Semalam kita telah membincangkan perkara yang ketujuh, iaitu tentang mendustakan takdir. Hari ini kita pergi kepada perkara yang ke-8, iaitu meninggalkan solat asar. Jika sahabat seiman masih ingat, ya, ataupun boleh lihat semula kepada tazkirah siri yang ke-8 dulu, iaitu ada kita kongsikan tentang keutamaan dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan solat asar. Di dalam siri yang ke-8 itu saya kira ianya lebih jelas, ya, dikupas tentang tajuk ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan solat al-wusta, iaitu solat asar, disebabkan kita leka dalam mengejar harta, sibuk dengan pekerjaan, ya, mementingkan keluarga ataupun apa juga urusan keduniaan lainnya. Bahkan Allah Azza wa Jal mengancam keras orang-orang yang meninggalkan solat asar, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, iaitu orang yang lalai dari solatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang mana orang yang tidak mengerjakan solat asar seakan-akan dia kehilangan seluruh ahli keluarga dan hartanya. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abul Malik atau Amir bin Usamah bin Umair Al-Hazali, dia mengatakan, kami bersama Buraidah dalam suatu peperangan pada suatu hari yang mendung. Lalu ia berkata, segera kerjakan solat asar, sebab Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan solat asar, maka amalnya telah gugur. Ini juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan darjat yang sahih, ya. Maka di sini sahabat seiman, berilah perhatian yang serius terhadap solat, terutama solat asar. Jangan sekali-sekali kita pernah melalaikannya, ya. Kerana bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ancaman yang keras bagi sesiapa yang meninggalkan solat al-wusta, iaitu solat asar di dalam Al-Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bahawa di antara sifat-sifat orang munafik adalah mereka yang melengah-lengahkan, menunda-nunda solat asar sehingga hampir menuju maghrib, dan barulah mereka bangun dalam keadaan malas untuk mengerjakan solat, ya. Saya rasa kita perlu lihat kembali apakah keutamaan solat asar ini, ya, yang mana kita telah dikabarkan dalam hadis yang sahih, yang mana solat asar itu dipersaksikan oleh malaikat yang bergiliran naik menghadap Allah dengan membawa laporan kepada Allah tentang bagaimanakah keadaan kita sewaktu para malaikat meninggalkan kita di waktu asar itu, ya. Kalau kita nak sahabat seiman agar nama kita disebut di hadapan Allah, maka berusahalah sungguh-sungguh untuk kita dapat solat asar di awal waktu, ya. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang ke-9, iaitu bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah tidak akan mengampuni si fulan, mengampuni seseorang. Dari Jundab radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang seorang laki-laki yang mengatakan, aku bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Padahal Allah berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahawa aku tidak akan mengampuni si fulan? Maka sungguh aku telah mengampuni si fulan itu dan aku menggugurkan amalnya, ya, iaitu orang yang bersumpah tadi. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Juga daripada Damdam bin Jaus, ia berkata, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan bahawa ada dua orang lelaki yang saling bersaudara dari kalangan Bani Israel.
Salah seorang di antara mereka pendosa dan yang lainnya adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadat. Orang yang ahli ibadat itu dia selalu melihat saudaranya berada dalam kemaksiatan. Maka dia berkata, berhentilah. Sampai pada satu hari ia mendapati saudaranya bermaksiat, maka ia katakan, berhentilah dari apa yang engkau lakukan. Tetapi saudaranya yang si pendosa ini menjawab, biarkanlah aku bersama Robku. Sehingga satu saat si ahli ibadah ini mendapati saudaranya mengerjakan lagi perbuatan dosa, maka ia menyerunya, berhentilah. Namun ia menjawab, biarkan aku bersama Robku. Apa engkau dibangkitkan sebagai pengawas atas perbuatanku? Maka ia pun berkata, sungguh Allah tidak akan mengampunimu selamanya, atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam syurga selamanya. Maka dicabut nyawa keduanya, lalu keduanya menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada si ahli ibadah tadi, apakah engkau tahu tentang diriku? Atau engkau memiliki kekuasaan atas apa yang ada di tanganku? Lalu Allah berfirman kepada si pendosa, pergilah masuk ke syurga dengan rahmatku. Dan Allah berfirman kepada yang lain, iaitu si ahli ibadah tadi, bawalah orang ini ke neraka. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi Rabb yang jiwaku berada di sisinya, ia telah mengucapkan satu kalimat yang telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini ya? Iaitu kita jangan sesekali mencampuri hak mutlak Allah dan kita mendahului Allah dalam meletakkan seseorang itu sama ada ia layak ke syurga ataupun ke neraka ya. Yang mana kita memang tidak boleh sama sekali memasuki atau mencampuri hak mutlak Allah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ahli ibadah ini di dalam hadis ini tadi, yang mana dia telah mengatakan bahawa Allah memang tidak akan mengampuni saudaranya yang pendosa ini, malahan Allah tidak akan memasukkan dia ke syurga selama-lamanya. Jadi ini adalah suatu perkataan yang kadang-kadang seseorang itu menganggap sebagai suatu perkara yang perkataan yang enteng, yang tidak ada apa-apa makna pada dia, tetapi sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Kalau kita perhatikan dalam masalah harian kita, dalam masyarakat kita hari ini, selalu saja kita lihat sama ada di dalam berita ataupun kejadian yang kita lihat di depan mata kita, di mana terjadinya sumbang mahram ataupun anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, hatta sampai sanggup membunuh kedua ibu bapanya. Sudah pasti kita sangat-sangat membenci perlakuan yang begini ya, sangat marah dan kita memang tidak suka. Tetapi janganlah sesekali kita melafazkan kata-kata sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ibadah ini terhadap saudaranya si pelaku pendosa tadi, yang telah digambarkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi ya. Jangan sekali-kali kita pula mendahului Allah dengan menghukum, mengatakan biarkan dia, biar orang macam ni buat perangai macam ni, sanggup melakukan sumbang mahram pada anaknya sendiri, sanggup membunuh kedua ibu bapanya, orang macam ni memang layak ke neraka. Memang Allah tak ampun orang-orang macam ni. Wa'liyazubillah min zalik, jangan kita terlibat dalam ucapan-ucapan yang sebegini. Malahan apa yang sepatutnya kita katakan adalah kita serahkan saja nasib-nasib mereka ini kepada Allah. Kerana kita tahu Allah itu maha adil dan Allah maha pengampun. Kita tak tahu, mana tahu di hujung penghidupan mereka, mereka sempat bermohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Sungguh Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Boleh saja Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi janganlah kita mendahului Allah dalam perkara yang sebegini ya. Begitu juga sebaliknya, jika kita lihat ada di antara kejadian-kejadian yang mana kita lihat seseorang itu mati dalam keadaan yang baik. Contohnya seorang pendakwa yang meninggal sewaktu dia sedang solat, ataupun dia meninggal sewaktu sedang memberikan
tazkirah dakwahnya, seseorang yang kita lihat dia keluar sedang bertugas. Contohnya baru-baru ini kita lihat sebagaimana seorang anggota polis ya yang dilanggar sehingga meninggal dunia. Janganlah sekali-kali kita dalam bab ini juga mendahului Allah, yang mana kita dengan sewenang-wenangnya mengatakan si fulan itu mati syahid, si fulan itu tempatnya di syurga. Jangan kita kata begitu. Sebaliknya juga ia merupakan suatu dosa kerana kita telah mendahului Allah, mengambil hak Allah. Sebaliknya kita doakan semoga Allah menganugerahkan mati yang baik, mati yang syahid, mati yang husnul khatimah di sisi Allah, ya. Allah mengampunkan dosa-dosanya dan mengangkat tinggi darjatnya di sisi Allah. Boleh saja kita doakan yang baik-baik terhadap arwah-arwah orang-orang yang kita lihat mereka meninggal dalam kondisi atau ciri-ciri yang memang disebut di dalam hadis-hadis sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ciri-ciri mereka ini ada mendapat nikmat-nikmat sebagaimana matinya para syahid di sisi Allah, iaitu dengan saja kita mendoakan mereka-mereka ini, ya, insya-Allah. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita melihat dua perkara yang bukannya enteng, malahan sangat serius, yang mana kita jangan sekali-sekali meninggalkan solat asar. Dan jangan sekali-kali kita bersumpah atas nama Allah bahawa Allah tidak akan mengampuni si fulan dan si fulan, yang mana kita telah mencampuri hak mutlak Allah dan kita telah mendahuluinya, ya. Wa'iyam min zalik. Semoga kita terpelihara daripada perkataan-perkataan yang begini keluar daripada lisan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.